Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kepada semua penonton-penonton FB Live. InsyaAllah seperti biasa kita akan terus bersiaran sepanjang PKP, sepanjang total lockdown nanti. Akan terus bersiaran daripada subuh sampailah ke malam dengan pelbagai pengisian ilmu, cabang ilmu dan kitab untuk kita mengisi perintah kawalan pergerakan dan juga dengan penutupan sepenuhnya sosial dan ekonomi bermula pada 4 Jun yang akan datang, supaya kita diisi dengan perkara yang bermanfaat, tidak terbuang begitu sahaja. Sekurang-kurangnya sumbangan daripada kami warga kru Pusat Pendidikan Al-Barakah akan sedikit sebanyak memberi kebaikan kepada kita. Terima kasih kepada penonton-penonton yang telah pun menyertai rancangan ini, daripada Kafli, MA, Nuruliana, Raja Mazni, Amiruddin Alif, Diana Amila, Jamilah Bacok, Lala Cute, Rohani Bahari, Intan Zahara, Lina Bakri, Latifah Abu Asan, Zuhaidi Siddiq, Ramli Yaakob, Maimunah Bebang, Rais Al-Ikhlasi, Shika Cika, Encik Hanif, Ida Farida, Nazir Saleh, Ana Mukhtar, Faziah Abdul Hamid. Ya, lama tak dengar Faziah Abdul Hamid. Juga daripada Salijah Yusuf, Sri Kandi MJ, Zara Hamizara, Rohaidah Al-Johana, Neti Astuti, Superman, Ziaili, Zara Hamizara, Mazalifah Ibrahim, Kak Zah Taman Bertuah, Salihat Tayyib, Aizaidi Rafar, saya MU Imam, Muhammad Hafiz Nur Hanisah, Muhammad Najib, Rusmi Abdul Hamid, Rais Al-Ikhlasi, Azaidi Bazar, sampailah ramai sangat ni tuan-tuan, Zoldi Siddiq dan sebagainya. Saya jawab kepada anda semua, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana terus menyokong Pusat Pendidikan Al-Barakah. Pada hari ini kita nak melihat satu hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslim 'alal muslim khamsun, raddus salami wa iyadatul marid wattiba'ul janaiz wa ijabatu da'wah wa tashmitul 'atish. Muttafaqun alaih. Baik, sidang penonton yang saya hormati, di dalam hadis ini menyebutkan tentang hak seorang Muslim dengan seorang Muslim yang lain ada 5. Tetapi dalam hadis yang lain, wa fi riwayatin li Muslim, riwayat daripada Imam Muslim,
haqqul muslim 'alal muslim sittun. Hak seorang Islam ke atas Islam yang lain ada 6. Ada 6 pula. Yang tadi khamsun, ada 5. Idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza stansahaka fansah lahu wa idza atasa fahamidallah fashammithu wa idza marid fa'udhu wa idza mata fattabi'hu. Dalam riwayat yang lain pula, Imam Muslim mengatakan bahawa hak orang Islam atas orang Islam ada 6. Pertama, apabila menemuinya memberikan salam. Apabila dia menjemput, hendaklah memenuhi jemputannya. Apabila dia meminta nasihat, hendaklah diberi nasihat. Apabila dia bersin, jawablah alhamdulillah, dan kita jawab semula dengan yarhamkallah. Apabila dia sakit, hendaklah pergi ziarah, dan apabila dia mati, hendaklah diiringi akan jenazahnya. Tuan-tuan, ini adalah perintah daripada Nabi SAW. Ini ada anjuran daripada Nabi SAW. Anjuran daripada Islam. Dan anjuran ini akan kekal relevan sampai hari kiamat. Melainkan manusia yang disengaja tidak merelevankannya. Mana mungkin satu perintah, satu anjuran yang dibawa oleh Nabi, tiba-tiba di akhir zaman anjuran itu tidak sesuai, sehinggalah ditukarkan kepada anjuran yang lain. Mustahil. Mustahil. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Nabi itu duduk di atas jalan yang lurus, jalan yang benar. Mana boleh jalan yang lurus, jalan yang benar tu tak betul. Allah kata dah ala siratim mustaqim, pada jalan yang lurus. Mana boleh jalan Nabi itu jalan lurus sampai pada zaman akhir, sampai pada satu zaman, perkara yang dibuat oleh Nabi tak sesuai. Mustahil, tuan-tuan. Mesti ada benda lain ni. Dia kena faham betul-betul. Jangan duk kata pula kita kena ubah apa benda je. Sesuai lah. Yang diubah mungkin pakaian kita, kenderaan kita, rumah kita. Yang diubah mungkin periuk karen kita, televisyen kita, handphone kita, kereta kita, motor kita. Yang tu diubah. Tapi hukum, sunnah, peraturan yang dibawa oleh Rasulullah tak akan berubah. Islam dan segala isi kandungan Islam, Al-Quran, hadis adalah sesuai pada semua zaman. Baik, Nabi SAW menyebutkan kepada kita. Apa kata Nabi? Haqqul muslim 'alal muslim khamsun. Hak seorang Islam atas orang Islam yang lain ada 5. Ada 5. Yang pertama, raddus salam, menjawab salam. Ya, menjawab salam, mengembalikan salam orang. Itu satu, yang pertama. Jadi terima kasih kepada Yayasan Budi Ihsan yang membawakan kepada kita program ini bagi tuan-tuan yang nak buat korban di saat-saat pandemik ini, di saat-saat Allah uji dengan pelbagai ujian kepada kita sekarang. Kita diuji dengan jumlah yang tinggi sekarang, diuji pula dengan PKP, PKPD, dan selepas ini total lockdown pula. Banyak orang akan terjejas, peniaga-peniaga kecil, orang yang akan diberhentikan kerja. Tiba-tiba dalam suasana yang begini ada lagi orang yang mampu buat korban. Allahu Akbar.
dia sanggup lagi buat korban. Allahu Akbar. Itulah nama pengorbanan. Alladzina yunfiquna fis sarra' wad dharra'. Orang yang bertakwa itu ialah orang yang mampu memberi ketika dia susah, ketika dia senang, ketika dia susah. Dan kalau tuan-tuan rasa nak buat korban, Yayasan Budi Ihsan adalah di antara sebuah yayasan yang paling dipercayai dan yang paling berintegriti, sehinggalah diberikan penakrafan ISO untuk kerja-kerja korban mereka. Jadi tuan-tuan boleh hubungi Rusnah Cik Din ataupun kepada nombor-nombor yang tertera untuk tuan-tuan menyertai ibadah korban pada tahun ini. Baik, nombor 1 sabda Nabi SAW ialah menjawab salam. Bagi salam, jawab Assalamualaikum. Dia bagi salam, Waalaikumsalam. Hak dia. Jangan tak jawab pula. Alasan aku tak suka dengan dia, dia musuh aku tak berkenan dengan dia, aku tak mau jawab salam dia. Salah tu. Bila dia bagi salam Assalamualaikum, Waalaikumsalam, jawab betul-betul dan bagi salam betul-betul. Jangan duk bagi salam macam cerita Piramli pula, Alibaba, Assalamualaikumna, Waalaikumsalam. Mana datang salam tu? Tak betul salam tu. Sebab tu pada peringkat awal filem Alibaba tu ada dapat bantahan daripada negara-negara tertentu. Banyak perkataan ente. Orang Arab sebut anta, dia tak sebut ente. Jadi kena betulkan balik tu. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bukannya Assalamualaikumna, Waalaikumsalam. Mana datang, tak ada. Kita kadang-kadang sampai tak boleh tegur langsung, tegur kena balik. Sebab tu penyakit zaman kita sekarang ni ialah tak boleh tegur. Tegur kena. Mana yang berani tegur, berani. Mana tak berani tegur, diam. Yang berani tegur ke dalam. Susah. Tak apa masuk dalam peti ais. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sudah hilang ayat-ayat itu, tuan-tuan. Ayat yang nak mengajak kebaikan, menyeru kebaikan, menyuruh kebaikan, mencegah, itu tak ada dah. Mencegah kemungkaran, tak berani dah orang sekarang. Baik. Subhanallah. Jadi bila orang bagi salam pada kita, jawablah salam tu. Jangan tunjuk tak suka pula. Kenapa? 1, perintah Nabi. 2, dapat pahala. Jawab salam tu dapat pahala. Yang ketiga, kenapa? Menimbulkan kasih sayang. Yang keempat, menurunkan rahmat daripada Allah, kasih sayang daripada Allah. Kerana orang yang memberi salam ini, tuan-tuan, wujud perasaan cinta, sayang, kasih sesama mereka. Kalau tak cinta, tak sayang, dia tak bagi salam. Dia buat bodoh. Tapi orang yang ada perasaan kasih dalam hati dia, dia akan terus memberi salam. Dan bila ada perasaan sayang, dia akan menjawab salam. Yang kelima, kenapa? Kerana menyambung silaturahim. Kalau kita bertekak dah 3-4 hari dengan orang, cara nak sambung dia apa? Paling simple. Bagi salam, jawab salam, kirim salam. Lepas ni bagi salam, Assalamualaikum, salam hamba, hulur tanda ingatan. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda semua, moga bahagia di hari yang indah
lagi mulia. Di pertemuan ini jalinkan kasih sayang, rapatkanlah ukhuwah ikatan iman, amalkan sifat terpuji dalam pergaulan. Okey. Bagi salam. Waalaikumsalam, jawab hamba, riang rasa di hati tak terkira. Kalau sudah berjumpa, hilanglah rasa rindu. Oh asmara, peliharalah. Kan? Tu lagu P. Ramlee, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, daripada kita menjawab salam ini tuan-tuan, maka datanglah perasaan kasih sayang. Puan Jamilah Bacok, Puan Jamilah Bacok lawa baju biru ustaz. Baju ni ada orang bagi, tak silap saya dari Kelantan. Mungkin dia sedang menonton rancangan kita pada petang ni dan dia lihat baju dia sedang saya pakai. Kepiah ni pun, ketayap ni pun orang bagi. Hanya orang yang menjahit ketayap ni saja dia tahu ketayap tu aku yang jahit. Dia hantar pada saya dan tugas saya ialah memakainya. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang memberikan baju, okey, dan yang memberikan ketayap yang saya boleh pakai. Okay, kita tengok situ Siti Munirah. Macam ni saya nak beri salam sambil nyanyi-nyanyi jugalah, boleh. Sebab tu orang tua-tua kita bila bagi salam tu macam-macam style. Kalau dah mesra tu, Assalamualaikum, tu mesra tu. Oh ya, Assalamualaikum, Lima hoi. Itu cerita hantu kat Lima. Dia panjang kum, Assalamualaikum. Tapi kalau nak marah, Assalamualaikum, lain. Assalamualaikum, lain. Tapi kalau kita masuk dalam satu majlis, lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jarang orang tengah ucapan Assalamualaikum, jarang, kan? Kalau kita masuk dalam perkumpulan kawan-kawan kita, kita akan bagi salam, sama ada kita bagi salam dengan pendek, Assalamualaikum, ataupun Assalamualaikum. Jadi kalau ada lelaki-lelaki bagi salam pada perempuan bagi salam, kebetulan perempuan tu pula janda, lagi salam tu lain pula. Assalamualaikum, lain tu. Assalamualaikum, nampak? Assalamualaikum, tu lagi lain, panjang kemudian Assalamualaikum. Kalau salam tu sebab nak bertanya, lain pula bunyi dia. Assalamualaikum, lain. Saya nak tanya sikit. Jadi tuan-tuan, nada bagi salam tu pun berbeza. Okey, kalau salam raya ustaz, Assalamualaikum, tu salam raya tuan-tuan. Yang mana faham, tak faham sudah tuan-tuan. Okey, buat suara P. Ramlee pula daripada Jamilah Bacok. P. Ramlee pula dah. Assalamualaikum, tanya hamba. Yang rasa di hati tak terkira. Okey, ada lagi. Patutlah cantik baju biru dari Kelantan, rupanya memang cantik baju tu. Lagu nasyid satu boleh ustaz? Lagu nasyid satu, lagu apa ya? Marilah kita jalinkan kasih sayang sesama insan. Kita sudah
lama hilang tambah gersang di hati ini. Kita subur kembali dengan kasih iman yang suci, dengan menabur budi kepada semua manusia. Nurul Nadia. Assalamualaikum Ustaz. Arwah Abah dah setahun meninggal dunia. Masa hidup arwah selalu sebut nama Ustaz Kazim. Kami semua peminat Ustaz Kazim. Al-Fatihah. Kita setahun dah pemergian ayahanda kepada Nurul Nadia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tempatkan roh Allah yarham bapaknya Nurul Nadia tadi bersama dengan roh orang-orang yang beriman. Baik. Yang kedua, wa iyadatul marid. Hak orang muslim di atas muslim yang lain ialah menziarahi orang sakit. Kerana apa? Kerana bila kita ziarah orang sakit menimbulkan keinsafan kepada kita, supaya kita bersyukur, kita sihat, boleh makan, boleh minum, boleh berjalan. Dia sakit, timbul insaf. Hak orang sakit kena ziarah supaya menghiburkan hati orang yang sakit. Sebab tu bila kita pergi ziarah orang sakit, janganlah duk makan, minum di rumah dia. Bawakan bantuan. Dia perlukan lampin, hantar lampin. Jangan datang buta je. Pakat kawan-kawan, share dengan kawan-kawan. Hantar lampin kalau dia perlukan lampin. Ada orang yang sakit, dia perlukan kursi roda ya, elektrik, yang boleh dikawal dengan elektrik, bateri. Ada orang yang sakit, dia perlukan makanan. Ada orang yang sakit, dia perlukan oksigen. Ada orang yang sakit, bila kita ziarah dia, dia perlukan kawan untuk menyembang, tidak ada jadi murung. Ada orang yang sakit, dia tak perlukan apa-apa, dia cuma nak sampaikan hajat dia. Dia nak minta maaf, dia nak wasiat, dia nak pesan sesuatu. Ini sebab itu kita disuruh menziarah orang sakit. Kadang-kadang dia bisik dengan kita, dia tengok kita datang, Mat, mana Din? Din ada di kedai, aku nak jumpa dia, boleh panggil? Maknanya kita ni tukang menyampaikan hajat dia. Kita tak tahu apa dia. Sebab ada orang yang bila sakit, anak-anak dia tak nak bagi tahu kat orang lain. Anak-anak dia nak sembunyikan, nak sorok. Ziarahlah, hiburkan mereka. Hiburkan orang sakit ni bukan tuan-tuan pergi ambil gitar, pergi menyanyi pula. Pergi ambil gitar, pergi menyanyi macam dalam drama Ogo 7. Orang tu sakit nak mati, kau pergi menyanyi pula. Orang aja mengucap, kau duk menyanyi pula. Di lingkaran diamku termanggu, terkenangkan kembali saat indah aku bersamamu di belai cinta suci. Aduh. Muhammad Zamzaini, Ustaz, minggu depan lockdown, ada simpan sideburn tak? Cadang-cadang gitulah Muhammad Zamzaini. InsyaAllah lah kita simpan balik. Lagu Kekanda Adinda, Ustaz. Aduhai Adinda, dengarlah madah Kekanda,
tercurahlah cinta nyawa padamu juga. Mira Syaf Mimi Mirza, kalau bukan Islam bagi salam perlu ke? Jawab Ustaz. Sebut alaikum sudah. Alaikum dah. Okey. Saya bila pakai baju biru ni duk cakap seorang-seorang ni tuan-tuan, duk terbayang yang ada dalam YouTube orang yang duk baca berita pasal bola sepak. English Premier League, Liverpool nil, Leicester 3. Tuan tengok tak tu, saya nak tergelak badan tuan-tuan cara dia baca. Ship Wednesday 1, Blackburn Rovers nil. Saya duduk seorang-seorang ni teringat kat dia tuan-tuan. Dia punya susah nak sebut, payah bayar nak sebut tuan-tuan. Hara betul. Nah, yang mana faham tak faham sudah tuan-tuan. Baik. Selawat Ustaz, selawat Nur Azlina Osman. Okey. Lagu apa nak selawat dah? Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Okey, dah sampai dah lagu selawat yang diminta oleh sahabat kita tadi. Jamalia Osman suka tengok Ustaz berlakon dalam 18 puasa, jadi berjuta lakunya. Aduh, subhanallah. Lepas ni saya ada satu lagi sitcom, tuan-tuan tunggu. Lepas ni ada lagi satu sitcom 13 episod akan disiarkan. Sitcom di mana, TV di mana, tunggu tuan-tuan, insya-Allah. Baik. Okey. Yang kedua, kenapa kita perlu menziarah orang sakit? Supaya kita sempat minta maaf, dan dia pun sempat minta maaf pada kita. Banyak dosa-dosa kita waktu sihat, waktu muda, waktu dia boleh bercakap, kita boleh bercakap lagi. Yang keempat, kenapa yang kita kena ziarah orang sakit? Sebab malaikat mendoakan kehadiran orang-orang yang menziarah orang sakit. Malah orang yang sabar bila dia diuji dengan sakit, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah Ta'ala bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi alangkah untungnya tuan-tuan kalau kita dapat menziarah orang sakit, yang mana orang tu pula adalah orang yang sabar, dan akibat daripada dia sabar, kita ziarah dia mendatangkan kebaikan kepada kita. 70,000 malaikat mendoakan orang-orang yang menziarah orang sakit. Kalau dia datang pagi, akan didoakan sampai petang. Kalau dia datang petang, didoakan sampai besok paginya. Ya, kelebihan kita menziarah orang yang sakit. Yang keseterusnya, wattiba'ul janaiz, iaitu orang yang mengikut jenazah. Okey, orang yang mengikut jenazah pun dapat pahala. Nurul Nadia, arwah abah kanser paru-paru tahap 4, pernah ke pusat Al-Barakah Ustaz Kazim. Oh, daripada Sabak Bernam. Allahu Akbar. Sekarang dah tak boleh nak ziarah Ustaz. Betul.
Itulah yang saya kata tadi. Jadi hadis ni takkan kita nak simpan kot, dah tak sesuai ke? Ni hadis kot, muttafaqun alaih tu. Nasib bin Makjunin, nasib cantik ustaz, lagu BPR. Keunggulan cinta dari sinar mata yang bergelora, hati di taman berbunga, satu impian, satu harapan, sudah pasti ada sebaliknya, satu rahsia. Fazil, Syafi'i Fazil, ustaz, lebay kita sama. Lebay kita sama. Nanti kita lewat geng lah, geng lebay purple, buat drama baru. Okey. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, dulu-dulu orang usung mayat macam ni. Keranda usung. Dan zaman kecil-kecil saya dulu, bila saya tengok orang usung mayat tu, rasa gerun. Takut. Masa tu mana ada van jenazah? Tak ada. Van jenazah tak ada. Ke kampung tak ada van jenazah usung. Sekarang semua masjid ada van. Surau pun ada van jenazah sekarang. Van pula bukan kaleng-kaleng, tuan-tuan. Wildfire punya. Wildfire buat van jenazah. Waktu hidup tak rasa naik, waktu mati baru merasa bangga je mayat tu. Tapi kalau kita usung jenazah, kita ikut dia. Saya ikut mayat pergi ke kubur kecil-kecil dulu. Kereta yang datang semua berhenti. Semua berhenti. Dia biar kami lintas dulu. Kereta belakang pun stop. Biar mayat jalan. Waktu tu tuan-tuan, yang main bola berhenti, yang sidai kain berhenti, nyuruk balik kain. Dia duduk sidai kain dekat ampayan, berkemban, lalu mayat tunduk macam tu. Tahu tuan, takut. Yang tengah makan cendol berhenti cendol, tengok kain keranda warna hijau, ada tulis pula la ilaha illallah la inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah. Dulu-dulu saya ingat di kampung saya dulu, dia ambilnya buluh, dibuat keranda, diikatnya buluh, buat keranda sampai jadi bulat, dianyam dengan buluh, siap tudung. Allahu Akbar. Sekarang semua dah canggih, semua keranda dah ready made, handmade, buat dengan aluminium, bubuh dalam troli, tolak dalam van mayat. Akhirnya mayat melalu depan rumah, makcik sidai kain, terus sidai kain. Dia tak nampak mayat. Yang main bola terus sepak. Dia tak rasa seronok, dia tak rasa takut lagi tengok mayat. Yang minum cendol terus minum, sebab dia tak tahu dalam van tu ada mayat ataupun tidak. Sebab itulah di antara kelebihan mengikuti mayat sampai ke tanah perkuburan daripada semayang, dia akan mendapat pahala 2 qirat. 1 qirat itu pahalanya sebesar gunung Uhud. Tuan-tuan sidang penonton yang saya hormati, dia menimbulkan keinsafan. Hari ini aku mengikut mayat, menghantar mayat, nanti satu hari aku pula akan dihantar, aku pula akan diikuti. Nasib bin Makjunin, lama tak dengar ustaz nyanyi lagu Impian Hampa, kumpulan Bubbles. Bila ku kenangkan, rasakan terbayang wajahmu manis ingatan. Inikah suratan di dalam impian, inikah balasan kesetiaan. Baik. Dulu-dulu kalau kita ikut mayat ke kubur,
Ada orang yang tukar bagi duit bila baca doa, dapat 50 sen. Dia pusing kat tanah kubur tu, dia baca doa, semua dapat dalam tangan. Oh Allah, tuan-tuan, 50 sen zaman 70-an cukup banyak. 50 sen zaman 50-an, duit 50 sen tu 70-an, boleh beli minum susu Cik Junjung yang buat 3 segi, yang 3 segi tu boleh hisap. Kadang-kadang boleh dapat pinggan, dalamnya ada beras, ada gula. Pinggan Cina tu, made in China tu, yang warna putih, yang tebal tu, dia balut pula dengan sapu tangan 4 segi ikat, dapat tu pula. Sebab tu dulu-dulu orang begini pergi kubur ngantar. Sebab bila baca doa, Tok Iban baca doa, masing-masing dapat duit. Dulu cerita ni, tuan-tuan. Sekarang banyak orang pergi sembahyang mayat tapi dia tak ikut sampai kubur. Banyak orang yang ziarah kematian tapi dia tak pergi ke kubur. Nabi kata ziarah sampai ikut ke kubur. Tu sempurna punya ziarah tu. Yang ketiga, wa ijabatud da'wah, orang yang memenuhi jemputan. Orang yang panggil kenuri datang, panggil kenuri datang. Ini Noh Haidar Siddiq, alhamdulillah saya duk nilai 3, dapat turut serta dalam secara langsung. Meriah lah, sana banyak juga kapet ke di nilai 3 ni. Alhamdulillah lah Noh Haidar Siddiq. Okey, nantilah habis-habis PKP saya pun nak cari sana juga. Okey, Puan Jamilah Bacok, ustaz dah jadi pelakon lah sekarang. Okey, Wan Nur Fazila, ustaz lagu Ibu. Ibu engkaulah ratu hatiku, jika aku berduka. Siti Arija, Diuk dan Saiban tak pernah dipisahkan. Lagu Piramli 1, ustaz. Lagu Piramli 1, ustaz. Lagu apa ya? Lagu Piramli, cerita Aloha ke cerita Panggilan Pulau? Lagu Panggilan Pulau. Dewi jelita, pandanglah beta, pungguk teruna, rindu asyik memuja, paras jelita, ratulah desa, engkaulah sayang, engkaulah. Okey, lagu Panggilan Pulau. Lagu Man Laksa, tuan-tuan. Baik, ustaz, lagu Hindustan satu. Aduh, lagu Hindustan. Savan Kamahina Pavana Karesor, Savan Kamahina Pavana Karesor, Tiara raju में से जैसे बन माना चे मोर. Milan 1962. Syazwan Rusli, patut ustaz join Kampung Pista untuk musical yang baru keluar. Lagu One Labor jadilah. tiada jemputan tu, tak apalah, bagi demo lah, awak udah lah. Bila orang jemput kita kenuri datang. Masalah kita sekarang kenuri pun tak ada, nikah pun tak ada, macam mana datang? Wa tashmitul atish. Yang kelima kata Rasulullah, jawab orang bersin, alhamdulillah. Jawab
Jawab balik, yarhamkallah. Cuba tuan-tuan tengok bersin, hasyum, mata mesti pejam. Jarang orang bersin mata tenganga, terbeliak jarang. Mesti pejam. Kerana pada waktu itu jantung dia stop. Bila dia buka balik, jantung dia jalan balik. Alhamdulillah, aku hidup. Yang kedua, bersin itu membuang kotoran kita. Sebab tu bila nak bersin, tutup elok-elok, ambil sapu tangan, Hashim ke apa ke, Hashim ke. Jangan dia, Hashim, semua kena muka orang sebelah, udah penuh marah. Membuang tak elok dalam badan. Alhamdulillah, sihat kita. Kotoran-kotoran keluar. Itu bersin, jawab bersin. Hari ni bukan jawab, bila orang bersin lari. Tak ada siapa nak jawab lagi dah. Jadi satu persatu perkara yang Nabi suruh buat. Cukup tuan-tuan. Terima kasih kepada Yayasan Budi Ihsan Malaysia yang membawakan rancangan ini kepada kita. Mudah-mudahan Allah pelihara kita. Mudah-mudahan COVID berakhir. Mudah-mudahan kita sihat semua. Allah pelihara kita, negara kita semua, insya-Allah. Untuk tuan-tuan malam ni kita akan jumpa lagi. Siapa nak minta saya menyanyi malam ni, insya-Allah 9 malam. Assalamualaikum.